bagi modul CRM, di sini anda akan guna bagi mengeluarkan invoice, bagi untuk monitor untuk staf anda. Contohnya anda nak keluarkan KPI untuk staf anda boleh monitor daripada dashboard sama ada staf anda mencapai KPI yang diletakkan ataupun tidak. Di sini juga anda akan uruskan berkenaan tentang communication antara anda untuk yang customer service antara anda dan juga anda punya customer. Juga di sini anda akan isi segala data-data mengenai customer dan supplier di dalam bahagian contact books. Okay, untuk setting awal yang perlu dibuat dalam CRM, anda akan pergi ke bahagian configuration dahulu. So di sini sama ada anda nak tengok ke bahagian onboarding terus ataupun anda nak go through setting-setting button-button yang ada di bahagian ini pun boleh. So contohnya kalau kita pergi ke bahagian onboarding, klik di sini dan tekan start now. So di sini anda akan nampak ada 6 step awal yang perlu dibuat untuk setting-setting awal dalam CRM. Okay, contoh step yang pertama, cuba klik add new. So di sini adalah apa yang anda akan buat. Macam best selection entities ni biasanya dia memang dah ada dah. So kiranya kalau anda nak tambah, boleh tambah di bahagian ini. So macam detail-detail yang sedia ada tu, kalau anda tekan back to list, so anda akan nampak dia detail tu adalah seperti yang berikut. Macam lead source, potential task status dan sebagainya. So saya rasa kalau yang pengguna baru mungkin tak nampak lagi penggunaan detail ni di bahagian mana. So kalau anda boleh kalau anda nak tambah daripada sini boleh, ataupun kalau anda nak tambah kemudian pun boleh. So saya rasa lagi better kalau anda ignore sahaja di bahagian ini. Cuma apa yang saya nak tunjuk adalah di bahagian bawah sekali, best selection entities. Kalau untuk pengguna yang ada automated punya accounting, so di sini anda boleh aktifkan untuk automated punya accounting. Contohnya kalau yang dalam accounting tadi, kalau perasan kalau kita nak tambah debtors dan juga creditors, so kita kena tambah manually satu-satu ataupun kita boleh import masuk daripada CRM record yang sedia ada. Tapi di sini kalau kita aktifkan automated punya accounting, once kita dah assignkan di mana debtors dan di mana creditors bawah account tab tersebut, so once kita tambah di sini dia akan terus tambah sekali dalam accounting. Cuma apa yang anda perlu buat adalah kalau anda kosong lagi di sini not mapped to accounting, anda perlu edit di bahagian ini dan assignkan yang supplier adalah apa? Supplier adalah creditor. So assignkan di bawah creditors. Tekan save. Okay, now back to list kembali. Dan tengok lagi sekali mungkin kita punya customer pula. So kalau customer adalah kita punya debtors. So edit kat bahagian customer. Dan assignkan chart of account ni di bahagian debtors. Okay, so now kalau kita tambah customer, record customer di dalam CRM, dia akan terus tambah di dalam accounting nanti. Right, so now kita patah balik ke dalam onboarding. Tengok step pertama adalah dia detail yang sedia ada. So kalau nak tambah boleh, tak nak tambah pun tak apa. Kalau nak ignore dulu pun boleh. So kita biarkan. Okay. So step yang kedua, anda tengok ada step yang kedua, cuba tekan add new. So di sini barulah kita akan tambah detail-detail macam kategori phone calls. Okay, contohnya macam kategori pertama, saya letak kategori pertama. Mungkin dia nak tanya pasal Office Central. Alright, so dan saya tekan je button save. Baik, so kalau untuk parent kategori ni, contohlah kalau kategori ni dia ada dia punya main kategori yang lain, so kita assignkan main kategori di bahagian bawah ni lah. Contohnya kalau first kategori saya letak Office Central. Dan saya tekan back tulis, saya tekan tambah satu lagi. So tadi saya buat Office Central, now saya buat problem Office Central pula. Okay, and then saya assignkan parent kategori ni sebagai main kategori yang kita tambah tadi. Macam tadi kita tambah Office Central. Okay, so kita nampak bawah kategori Office Central ni ada kategori lain, iaitu problem Office Central. So dan kita tekan je button save. Right, so itu saja untuk kita tambah phone call kategori. So kita bakar di sini. Now kita go ke step yang ketiga, kita nak update KPI target. Cuba tekan di bahagian ini. So di sini anda akan nampak semua staff anda. So untuk update KPI ni anda boleh updatekan KPI untuk semua staff anda. Jadi ini kalau contohnya saya nak update KPI untuk staff yang bernama Muhammad Syafiq dan Ayub. Saya akan tekan button yang tengah-tengah ni, update KPI. So di sini ada 3 button lah, KPI records, update KPI dan juga KPI report. Contoh kalau saya tekan update KPI, and then saya akan letakkan berapakah amount leads yang dia perlu generate untuk sebulan, and then untuk annual setahun, untuk account customer berapa dia perlu capai dalam setahun. Begitu juga dengan meeting, potential dan sebagainya. So di sinilah anda nak setkan dia punya KPI. So kalau anda dah siap, dah set KPI berapa, dia tekan je button save.
So then berdasarkan KPI ni kita dah buat nombor 3. Now baru kita akan go ke step yang keempat. So step keempat pun kalau anda nak ignore pun tak apa. Contohnya kalau anda tekan step keempat, so anda akan nampak cuba tekan baik tulis dahulu. So di sini kita dah sediakan industri-industri apa yang ada. Biasanya yang ada tu mungkin akan ada transport dan logistik, trading and wholesale selling, telecommunication and ICT dan sebagainya. So detail-detail ni kita dah sediakan pun. Kalau anda nak tambah pun anda boleh tambah di sinilah, tekan add. Anda masukkan industry name dan juga kod. Kalau tak nak tambah pun tak apa. Sebab yang industri yang sedia ada ni kita akan assignkan bawah kita punya customer ataupun supplier nanti. Dia detail lah. Okay, then itu adalah untuk step keempat. Now kita akan go ke step yang kelima. So ni adalah more kepada inventory lah. Iaitu kita akan letak add inventory out reasons. So biasanya kalau barang tu keluar adalah sebab apa. So kita letak di sini. So kalau barang keluar maybe sebab expired ke. Okay, tambah, buat tulis. So kita boleh nampak semua senarai yang sedia ada. So kalau nak tambah lagi satu, just tekan je button end. Dan tambahlah step forward, letak dalam description. Dan juga step yang terakhir dalam onboarding, anda akan nampak add account. So untuk add accounts, anda akan tekan button add new. So di sini kiranya anda nak tambah maklumat pasal anda punya customer lah. Macam maklumat pasal nama customer anda, jenis account type dia, siapa yang introducekan dia, and then siapakah yang nak dikontak ataupun person in charge bagi customer tersebut. So semua tu anda akan isi di sini, kiranya macam database lah. So contohnya saya tambah satu account name. Saya letak nama customer saya ni sebagai Speedmart. So kalau tahu dia punya identification number, anda boleh letak sini. Kalau tak tahu, so biarkan. Tag pun sama. Kalau anda tahu, anda boleh letakkan. Tag ni adalah di mana macam istilah yang mudah kita nak kenal pasti dia lah. Contohnya macam saya boleh bagi, kalau yang Tadika Mukmin Bestari contohnya, so nama dia panjang, kita akan letak di account name. Tapi dekat tag ni mungkin orang senang kenal dia dengan nama yang simple form yang mudah, iaitu mungkin Tadika ke, ataupun nama Tadika Mukmin ke dan sebagainya. Kiranya simple form yang kita boleh kenal pasti dengan mudah. So then daripada sini, daripada tag ni lah kita boleh search nama tu. Nanti dia akan keluar. Okay, so kalau ada anda boleh letak, kalau tak ada anda boleh biarkan saja. Seterusnya account type anda boleh letak customer lah. Kalau di customer kita, saya rasa siapa yang introducekan dia, mungkin nama Cik Aziz, kita biarkan. Boleh putera status yes ataupun no. Dan kalau distributor ni bukanlah dia, kalau untuk distributor ni untuk yang account type jenis distributor. Kalau ini untuk customer, so kita ignore saja bahagian ni. Apa yang anda perlu buat adalah dekat bahagian contact ni anda perlu letak title adalah apakah nama panggilan bagi PIC tersebut. Mungkin Encik, mungkin Puan, mungkin Cik Puan dan sebagainya. Kita dah Encik Aiman, ambil font. Okay. Okay, and then dia punya email. Alright, so then kalau anda klik di bahagian ini, company information. So kat sini anda akan letakkan maklumat pasal company lah. So di sini anda boleh nampak industri, anda boleh pilih industri jenis apa. So setting ni anda dah siap dalam configuration tadi. Contohnya dia adalah untuk food and beverages lah, contoh saya letak. Dia kalau di email, boleh letakkan email dia. Okay, phone dan sebagainya. Address kalau ada anda boleh letak. Kalau tak ada, tak pasti lagi, so biarkan dahulu. Bank information pun sama. So ni adalah untuk bank customer anda. So kalau anda dah tahu dia punya bank dia, anda boleh letak di sini. So kalau tak ada, tak tahu, kosongkan dulu pun tak apa. So dia tekan je button save. So macam itulah cara anda untuk tambah anda boleh record customer dalam, untuk simpan lah kiranya sebagai database dalam anda punya sistem Office Central. So bila anda tekan back tulis, anda akan nampak senarai customer yang sedia ada, customer dan juga supplier lah. So itu saja dalam modul onboarding. So siap sampai 6 step awal yang anda perlu buat untuk setup anda punya CRM. So kalau anda pergi sini, anda boleh nampak setting. So pergi sini dulu. So dekat setting ni dia tak cover dalam onboarding tadi, tapi dekat sini basically anda nak ubah format reference number bagi quotation, order acceptance, DO, invoice, receipt dan juga sales return. So anda nak ubah, contohnya nak buang bulan, so anda boleh buang dari sini. Okay, kalau nak masukkan bulan, just copy, masukkan dia balik. Country rules by Malaysia, kalau nak ubah anda, kalau anda dekat negara lain, anda boleh ubah.
Email setting, so ni kalau anda nak integratekan daripada email anda sendiri, yang company ada email sendiri punya website, so anda boleh integratekan daripada sini. So ni melibatkan technical punya expertise lah. Invoice setting, so dekat invoice ni anda nak letak, kalau setiap kali anda isukan invoice tu nak pakai satu nama sahaja sebagai default deliverer, anda boleh letak di sini siapakah nama staff tersebut. And then kalau anda ada lebih daripada satu location, sama ada kalau once contohnya anda isukan invoice ni daripada location yang lain, so sama ada anda boleh pilih lah sama ada nak follow location company ataupun follow address location tersebut. Dan report setting, sama ada nak invoice due date ataupun tidak. Term dan juga remarks, so kalau ada nak settingkan default term dan juga default remarks untuk setiap invoice, quotation, etc. yang anda isukan, anda boleh setting di sini lah. Kalau tak ada, biarkan kosong. Dan seterusnya anda hanya tekan button save changes sahaja untuk simpan. So then kalau anda pergi ke approver, so kat sini anda boleh assign kat approver dan CRM. So kalau anda nak assign kat approver bagi CRM adalah approver bagi quotation sahaja. So quotation sahaja. Kalau anda nak assign boleh, tak nak pun tak apa. So best service entities kita dah buat tadi. Form categories pun sama kita dah buat tadi. Begitu juga dengan KPI, industri dan juga inventory out reason pun sama kita dah cover dalam onboarding tadi. So itulah dia setting-setting akhir dalam configuration. Seterusnya apa yang kita boleh buat, kita boleh start explore dalam main function dalam CRM. So okay, first kali kita akan go ke dalam contact books. So cuba lihat dalam leads. Okay, untuk leads ni adalah untuk kita punya prospect. Kiranya macam ada orang yang contact kita awal-awal tu, kita akan isi dahulu dalam leads. So macam cara untuk buat, anda akan tekan add di sini. And then masukkan title dia, mungkin Tuan Haji Ismail. So last name mungkin tak ada, tak pasti kan, mungkin di kontak kita by WhatsApp ke kan, betul. So kita tak pasti nama, mungkin kita pasti nama dia dengan dia punya title, tapi kita tak pasti dia punya last name. Kalau ada, anda boleh letakkan dia punya last name. Kalau tak pasti, so biarkan kosong sahaja. Yang penting title ada, first name pun ada. Seterusnya lead information. So ni adalah dia detail pasal lead tersebut. Okay, mana dia dapat tahu pasal kita. Mungkin online, mungkin WhatsApp, mungkin call dan sebagainya. Anda pilih daripada sini sahaja, online contohnya. So katalah kalau detail tersebut tak ada di sini, anda nak tambah, anda boleh tekan tambah di sini. Tekan yang tambah di sini. So tambah nanti, dia akan terus tambah nanti kat dalam detail ni. Dan seterusnya lead status, sama ada baru, open dan sebagainya. Contoh open. Lead type, hot, warm dan juga call. Kalau hot ni dia betul-betul berminat dengan kita. Warm 50-50. Call adalah maybe dalam 0 hingga 20% lah dia minat untuk kita punya produk ni. So contoh saya ambil hot. Dan anda nampak sini ada lead information dan juga company information. So kalau untuk company information, anda tahu maklumat pasal dia punya company, anda boleh masukkan maklumat company tersebut di sini. Tak pasti dan tak tahu, so biarkan dahulu. Tekan saja button save. Saya letak sini company name lah. Okay, dari company kedai RM2. So tekan je button save. Right, so itulah cara kita nak key in kita punya leads, record kita punya leads. So anda nampak ada nama, email position yang dah tambah tadi, company name, assign to siapa yang introducekan dia, siapa yang di contact tadi, type dia sama ada hot, warm ataupun cold, not dan sebagainya. So lead adalah kita punya prospect, kiranya dia bukan lagi kita punya customer lah, tak confirm lagi dia kita punya customer. So dekat account ni barulah kita akan masukkan kita punya detail pasal customer dan juga supplier. Apa-apa jenis orang yang kita berurusan dengan, macam kita keluarkan invoice, kita dapat receipt invoice, so semua tu kita akan ambil record daripada sini, accounts. So untuk tambah account ni, anda akan tekan button add new ni. Kalau anda ada gambar, mungkin logo ke, anda boleh upload dari sini. Account name, so anda boleh masukkan nama company tersebut. Account type, saya pilih customer, person, ok, nama sama dia Encik Aziz. Ok, ada description number, mungkin saya tahu, saya letak saja. Alright, tag, okay, tag kalau anda pun sama, kalau anda nak ada nama yang senang dan nak kenal pasti nama kedai tersebut, anda boleh letak di sini. Kalau tak ada, biarkan kosong. Contact IC untuk company tersebut. Okay, dan seterusnya adalah untuk company information. So kalau anda maklumat pasal industri apa, number employees, email dan sebagainya, anda boleh isi dalam ni lah. So macam alamat dia, email, phone, fax dan juga website,
ataupun di sini kalau anda tak confirm lagi, tak pasti, anda boleh biarkan kosong pun tak apa. Tapi untuk memudahkan anda di kemudian nanti, macam anda isukan invoice, so alamat tu dia akan ambil daripada sini. So lagi better kalau anda isi maklumat macam alamat tu anda isi dahulu di sini. Begitu juga dengan bank information. So ada maklumat pasal bank, anda boleh pilih daripada sini, dan juga bank account number. Dan tekan je button save untuk save. Okay, itu cara dia kita nak tambah rekod dalam kita punya accounts. So kiranya maklumat customer, supplier dan sebagainya. So tapi sebelum tu anda akan go ke leads. So anda tengok leads ni, cuba tekan view list. So di sini anda akan nampak senarai lead-lead yang sedia ada. So katalah kalau daripada lead ni, daripada prospek kita ni, kita nak convert dia menjadi kita punya customer, sebab dia dah jadi kita punya customer kan. So anda boleh convert daripada sini sahaja. So tak perlu nak key in lagi sekali dekat account. So anda boleh convert daripada leads ni terus masuk ke accounts. So tekan button convert to account ni, dan anda akan pilih account type dia jenis apa, sama ada customer, supplier, competitor dan sebagainya. Contoh kita punya customer, dan tekan je button create. Nanti automatik dia akan masuk dalam kita punya view list bagi accounts. So daripada sini anda boleh tambah notes, detail, edit juga delete lah. Okay, untuk account juga, kalau anda ada rekod dalam Excel maklumat customer tersebut, anda boleh nak import masuk dalam Office Center, anda boleh tekan button ini, import tab ataupun import Excel. Kalau anda ada duplicate data pasal customer dan supplier, anda nak mergekan dia pun boleh juga, hanya tekan button ini sahaja, merge. So daripada sini anda tekan button details. So bila anda tekan view list dalam accounts, so click on details. So dalam ni anda boleh nampak contoh-contoh macam maklumat yang communication yang anda pernah buat dengan customer tersebut, total sales dalam invoice dengan customer anda boleh view daripada sini, anda boleh monitor. Dan anda nak tambah note, nak send email, nak tengok account statement dan sebagainya pun anda boleh view daripada sini. Seterusnya, kalau anda nak aktifkan customer portal, anda boleh aktifkan jika anda tekan button di sini, activate customer portal. Tapi kena pastikan customer tersebut ada email di sini. So kalau dia tak ada email di sini, kita tak boleh nak activatekan dia punya customer portal. Okay, contohnya kalau saya tengok di sini, ini adalah yang ada email. So kita boleh activatekan dia punya customer portal, hanya menekan button ini sahaja. Right, so nanti password yang dia untuk login customer portal tu dia akan dapat dalam email ini. So pastikan maklumat customer kita ni, email dia tu adalah email yang sah. Dan seterusnya untuk bahagian kontak, so mana-mana yang anda dah tambah dalam account tadi dan dalam kontak PIC tadi, so kalau anda dah tambah daripada situ, dia akan terus tambah sekali di dalam ini. Nampak kontak yang kita baru tambah tadi dalam company yang kita tambah dalam accounts. Seterusnya group. So untuk group pula, kalau kita nak blast email ataupun SMS berdasarkan group tertentu, yang di mana kita nak kelaskan kita punya customer ni, contohnya kalau kita nak kelaskan kita punya account ni dalam mengikut dia punya account type, contohnya customer, partner, distributor dan sebagainya. So kita boleh buat daripada sini. Contoh kita punya customer, tekan save, dan kita boleh masukkan mana account ataupun contact tu masuk bawah group tersebut. Contohnya account ni, add to group, account ni add to group. So macam ni lah kita nak buat group bagi dalam account tersebut. Kalau bukan account, leads pun boleh. Dan tekan je button save. So itu sahaja dalam bahagian contact book. Seterusnya kita akan go ke bahagian potentials pula. So dekat dalam potential anda akan nampak self projection, view list, assign to me, add new, and import. So kat sini adalah anda nak key in macam maklumat pasal tender, pasal negotiation, yang anda punya sales staff ataupun anda punya department untuk business. So apa-apa maklumat pasal potential ataupun tender dia akan key in dalam inilah, so that nanti admin dalam admin ataupun bos dia akan monitor dari sini sahaja. Contohnya untuk key in tu anda boleh tekan button add new. So anda akan key in potential information. Contohnya saya letak tender. Saya tak
apply. Ada amount dia mungkin saya letak 10,000. Date of estimated completion saya letak bilakah tarikh agak-agak confirm dapat tender tersebut ataupun tidak. So ni kita letak akhir bulan ni lah, 30 bulan. Probability agak berapa persen yang kita boleh dapat tender tersebut, kita lulus 90%. Account siapakah yang terlibat bagi tender tersebut, kita punya yang bagi tender itulah. Exit key, potential stage, baru request for quotation proposal, qualification dan sebagainya. Kalau kita buat in negotiation, kita pilih di sini. Potential type sama ada purchase, negotiation ataupun tender. Negotiation nak tambah boleh, anda boleh tambah dari sini. Kalau tak ada pun anda boleh kosongkan. Dan seterusnya kalau ada attachment, anda boleh attachkan daripada sini. Kalau ada dokumen nak attachkan bagi tender tersebut, anda boleh tambah di sini. Kalau tak ada, pangkas saja dan tekan je button save. Right, so dia dah save. So once dah save, anda boleh tengok ke view list. So bila tekan view list, anda boleh nampaklah maklumat pasal tender tersebut. So bilakah last day contact, berapa hari. So anda boleh download potential yang sedia ada dalam PDF. So anda boleh nampak juga sales projection dalam dashboard pun sama. So dalam sebulan tu berapa banyak yang anda dah generate untuk potential. Okay, seterusnya kita akan go ke bahagian invoicing. Cuma sebelum kita keluarkan invoice tu, kita perlu isilah maklumat pasal kita punya produk-produk yang kita jual, macam servis ataupun kalau barang-barang bentuk fizikal, anda boleh isi dalam ni. So untuk isi maklumat tersebut, anda akan isi dalam price books. So untuk isi ke dalam price books, anda akan isi di sini. Dalam ni. Tapi sebelum anda isi di dalam add new price book ni, anda perlu isi kategori dahulu. So cuba klik on add new bagi kategori tersebut. Letak kategori name, maybe kita letak service office central. So division jika ada, kita letak. Dan anda akan pilih dalam chart account yang sedia ada. So ni pun sama kalau anda enablekan automated punya accounting. So mana produk anda tambah daripada sini, dia akan terus linkkan masuk dalam chart of accounts dalam accounting nanti. So cuma anda perlu pilih lah. So kalau dalam kategori ni masuk di bahagian header mana dalam chart of accounts. Okay, inilah yang sedia ada kita dah tambah dalam accounting. So dan kita tekan je button save. Okay, siap. So dan kita dah ada kategori bagi kita punya produk. Seterusnya dah ada kategori, barulah kita boleh tambah produk kita di sini. Klik on price books, tekan add new di sini. Okay, anda akan masukkan code. Anda akan masukkan product name. Contohnya. Inventory barcode, minimum order anda boleh masukkan. Kalau yang bentuk fizikal anda boleh masukkan lah. Barcode. Berapakah minimum order bagi barang tersebut, description. Contohnya remarks kalau ada available purchase. Kalau anda nak buat available purchase, anda akhirnya barang ni boleh dibeli lah. Track stock ataupun tidak. So kalau yang anda nak track untuk barang yang macam contohnya barang yang berbentuk fizikal anda nak track, so anda boleh pastikan track di sini. Kalau yang untuk macam servis ni mungkin saya tak nak track, so saya akan pilih do not track stock. Kategori saya pilih kategori yang saya baru tambah tadi. Prinsipal kalau ni adalah barang yang berbentuk fizikal, saya akan pilih mana saya punya supplier lah, main supplier bagi produk tersebut. Seterusnya saya akan masukkan di bahagian pricing and commission ni. So macam quantity untuk fizikal anda boleh masukkan quantity first berapa masuk, cost per unit juga anda boleh masukkan berapa, unit anda boleh masukkan. Okay, kalau anda jual tu dalam bentuk apa, paket ke, box ke. Contoh kalau servis ni saya letak per services lah. So ini kita dah tambah dalam global configuration, iaitu service and goods category. Tax pun sama, dah tambah dalam global configuration tadi lah. Dan anda akan masukkan bagi currency di sini. Kalau anda ada lebih daripada satu currency, kalau amount yang anda jual tu dalam berapa ringgit. Contohnya saya masukkan yang saya jual ni 200. Okay, kalau dalam rupiah anda boleh masukkan dalam rupiah berapa pula.
Singapura pun sama dalam berapa. So kalau saya masukkan RM5 saja, so saya tekan je button save. Alright, so macam itulah cara saya untuk tambah produk yang saya jual dalam sistem, iaitu di dalam Pressbooks. So di sini pun ada button import. So jika anda ada file Excel nak import masuk dalam sistem, anda boleh tekan button import di sini, dan cuma anda perlu tekan button download here ni lah untuk dapatkan file Excel yang anda perlu follow untuk pastikan anda nak import masuk dalam sistem. Contohnya macam row pertama ni, kolom pertama anda dapat kategori produk, product code, product name dan sebagainya, anda perlu isilah semua ni. Barulah anda boleh import masuk ke dalam sistem Office Central. Seterusnya, kalau anda tengok ke dalam bawah Pressbooks tu, ada inventory. So contohnya kalau inventory tu anda isukan invoice. So barang tu tolak berapa banyak dia keluar, berapa banyak dia masuk, dia akan monitor daripada sini. So boleh nampak kalau anda isukan invoice, dia akan kira inventory out. So nanti kita akan buatlah macam cara nak key in invoice ni. So nak tengok stok sedia ada, anda akan tekan button Pressbooks, cuba klik on view list. So daripada sini anda akan tekan, contohnya saya nak tengok stok bagi lens. Okay, dan saya tekan details. So daripada sini anda boleh download stock report. Okay, bila ke bila. And then anda boleh macam and then seterusnya anda boleh receive from supplier. So ni kalau ikut inventory, dia akan inventory in lah berapa banyak yang baru masuk. Anda akan key in maklumat macam date manufactured, date expired, quantity received from supplier, dan juga cost price per unit anda perlu masukkan. Begitu juga dengan return to supplier, adjustment in dan juga adjustment out. So semua tu berkenaan tentang kita punya produk. Anda boleh view list daripada sini, dan anda boleh dapatkan report daripada sini, ataupun nak tambah produk tersebut daripada sini pun boleh. Sama ada receive from supplier, return to supplier, adjustment in dan juga adjustment out. Apa-apa semua daripada Pressbook sahaja. Okay, seterusnya bahagian bawah ni anda akan nampak report-report lah. Contohnya report by location, report overall stock. Kiranya dalam stok anda berapa banyak yang sedia ada. By aging, date manufactured. So ni kalau barang anda yang ada tempoh expired, anda boleh monitor dari sini. Predefined reason. So kalau barang tu keluar tu, kalau kita buat adjustment out, barang keluar tu ada atas sebab apa. Dan juga expired stocks, yang barang dah expired dah pun. So kalau apa-apa yang berkenaan tentang Pressbook, anda akan view daripada sini. Seterusnya, kita dah buat Pressbook. Sekarang barulah kita boleh isukan invoice. So untuk isukan invoice ataupun quotation, DO ataupun acceptance, first thing first, kita akan ikut step lah. Kita akan step yang terawal, kita akan isukan quotation dahulu. So untuk isukan quotation, anda akan pergi ke bahagian ini, quotation, and then click on add new. Okay, so di sini adalah quotation punya reference number lah. Kalau anda nak ubah, anda boleh ubah daripada sini. And then to ni anda boleh pilih customer kita yang tadi, nama apa. Itu nama customer saya. Okay, ni. Dah issue tarikh hari ni, the expiry date akan automatic ambil sebulan daripada tarikh hari ni. Kalau anda nak ubah, anda boleh ubah dari sini lah. Salesperson, siapa yang jual, location, bawah location yang mana, dan subject. So katalah saya letak quotation. Okay, saya buat ini. Dan saya akan pilih custom product by product yang saya baru tambah tadi. Contoh saya baru tambah tadi. Alright, ini. So boleh nampak unit akan terus keluar. Unit price pun dia akan terus automatic keluar berdasarkan dalam record Pressbook yang kita baru tambah tadi. So now kita hanya letak berapa unit kah. Di 2 unit contohnya dia order 2 untuk produk ni. So boleh nampak 2 kali 200 akan jadi total 400. So dan kalau ada term, remarks, note nak tambah, anda boleh tambah daripada sini. Seterusnya kalau tak ada perubahan, anda tekan button save sahaja. So dah save, anda view list balik dalam quotation view list. So dari sini anda akan nampak inilah kita baru download tadi. So anda nak downloadkan quotation tu dalam bentuk PDF, Word ataupun Excel, hanya tekan button ini sahaja. Contohnya bila saya tekan button yang merah ni, yang PDF ni, so quotation saya akan keluar dalam bentuk ini.
berdasarkan apa yang saya pilih dalam global tadi. Dan untuk generate order acceptance pula, okay, macam yang accounting tadi, kita hanya tekan button generate sahaja. So dari sini pun sama, berdasarkan quotation ni kita akan tekan button generate order acceptance. So tekan button generate, dia akan keluarkan detail-detail yang kita dah isi dalam quotation tadi, dia akan masuk di sini. Dan kita hanya akan masukkan macam maklumat-maklumat barulah, macam PO punya phone number, PO order date. So PO ni kita dapat daripada kita punya customer lah, sebab dia issue kepada kita PO Contoh PO dia kita letak macam ni. Okay, PO date mungkin semalam. Okay, so required date, kalau dia letak bilakah dia nak barang tersebut, kita boleh letak di sini. Shipping date bila. So, kalau service mungkin tak ada lah benda ni. Dia mungkin saya perlu ubah di sini. Okay, katalah saya letak ni Dan dekat barang tak ada perubahan, terima pun tak ada. So then saya tekan je button save sahaja. Siap kita punya order acceptance. Seterusnya daripada order acceptance, kita tekan view list balik. So daripada sini barulah anda akan nampak DO dan juga invoice yang mana anda boleh generatekan. Contohnya kalau saya nak generatekan invoice, saya akan tekan button generate invoice. Alright, so boleh tekan button generate invoice. So di sini anda boleh nampak, so tak ada perubahan, mungkin anda perlu ubah di bahagian inilah payment information. So untuk kat payment ni sama ada kalau anda ada lebih daripada satu bank, so anda nak invoice ni, duit tu masuk di bahagian mana. Itu juga dengan payment status, sama ada nak issue invoice only ataupun issue invoice and generate receipt for payment. Kiranya kita issuekan invoice ni, dia dah bayar sekali dengan kita lah. Kalau dia belum bayar lagi, kita hanya issuekan invoice. Just pilih ini sahaja. Dan kalau ada term, kalau ada remark, anda boleh masukkan. Tak ada, so biarkan sahaja dan tekan je button save. Ok, so selesai untuk invoice. So now kalau kita pergi ke bahagian invoicing view list, kalau kita pergi ke bahagian invoices view list, anda akan nampak invoice yang kita bawa tambah tadi 400 masih lagi belum dibayar. So macam mana nak update payment ni menjadi paid, macam hijau kat bahagian bawah ni. So once dia dah bayar kepada kita, kita akan tekan button generate receipt ni. So ni kita nak generate receipt lah. So dia dah bayar kepada kita. So kalau dia bayar total 400 amount, so tak ada perubahan, so biarkan di sini. Okay, ini payment amount berapa, cash method mungkin dia bayar, payment method mungkin bayar cash ke online dan sebagainya. Kalau dia bayar online, pilih online sahaja. Dan masukkan dia punya receipt. Receive in adalah kita punya accounting tadi. Kalau anda nak buat automated punya accounting, so apa-apa transaction yang anda dah key in dalam CRM ni terus masuk dalam accounting, anda perlu assign kali inilah. Receive in ni apa? So ni basically dalam kita punya chart of accounts. So receive in ni kita punya bank. So kalau dia bayar ni melalui masuk ke dalam bank kita yang mana, maybe kita punya CRM bank. Dan tekan je button save. Siap kita punya receipt. So kalau anda tengok ke invoices view list, so anda akan nampak payment status dah jadi hijau, 400 dah jadi paid. Now kalau macam mana kalau barang yang ada DO kalau biasanya kalau barang yang ada DO ni kalau yang berbentuk physical, tapi kita just assume dia berbentuk physical lah. So anda boleh tekan ke bahagian order acceptance. So kat sini kita nak isukan DO So untuk isukan DO, apa-apa anda mesti tengok ke view list order acceptance. So anda nampak delivery order di sini, tekan button ini. So anda tekan button ini, anda akan nampak, so inilah detail anda perlu isi. So nak lebih detail, anda akan tekan button ini. So ni more kepada delivery punya information. So macam kalau anda dah confirm dah delivered kepada kita punya customer, anda akan tak bilakah waktu deliver tersebut dapat kepada siapa. Okay, dan tekan je button save. So now kalau anda tengok ke invoicing delivery order view list, so anda boleh dapatkan DO punya download PDF lah daripada sini. Okay, seterusnya untuk bahagian invoicing juga, anda boleh tengok ke bahagian invoices scheduler. Untuk bahagian invoices scheduler ni adalah contohnya kalau invoice tu dia berlaku setiap kali. Contohnya
macam yuran student yuran student dia adalah amount yang sama tapi dia akan buat dalam setiap bulan. Contohnya di sini kalau saya nak invoice ni setiap bulan, saya akan ambil by month lah di sini. And then saya akan pilih kalau by month ni saya nak invoice ni keluar setiap berapa hari bulan, contohnya by first and then berapa bulan. Contohnya saya nak invoice yang sama untuk 5 bulan, kerana dia akan keluarkan invoice yang sama dalam satu hari bulan setiap bulan tersebut. Saya akan buat ini So dan tekan save saja. Nanti cukup bulan je, sampai bulan depan dia akan keluarkan invoice yang sama lah. Dia akan kira macam invoices schedule. So itu saja dalam bahagian invoicing. So anda boleh nampak ada dashboard. So ini pun berdasarkan apa yang dah isukan dalam invoices, sama ada quotation dan sebagainya. So anda boleh monitor daripada sini dashboard. Last sekali, main function dalam CRM anda akan nampak communication. So dalam communication anda boleh nampak ada meeting, ada phone calls, ada email dan juga SMS. So first kita akan go ke bahagian meeting dahulu. So di sini anda nak key in macam mana anda buat dalam HRMS sebelum ni. Contohnya dalam HRMS tu kita ada buat movement. So di sini adalah benda yang sama lah basically. So macam kat sini anda nak key in, contohnya anda nak key in meeting yang anda buat dengan customer anda. So anda untuk key in meeting anda tekan button meetings and then just tekan button add new sahaja. Then masukkan meeting name. Location, so kata saya ambil benda sama saja, contoh saya letak. Kategori saya letak meeting, start date. Okay, saya buat 20 hari bulan. Bersama 20 hari bulan. Nombor 1, location mungkin di Bani. Kontak siapa yang saya jumpa, customer lah. Okay, Aiman ni. Staff adalah siapa yang join meeting tersebut, yang bawa nama staff kita. So, mungkin Aziz buat staff. Dan kalau lebih daripada seorang, mungkin anda boleh invite lah daripada sini. Katalah kalau ada seorang lagi, Aisyah dan Aziz buat staff. Seterusnya kalau tak ada apa-apa lagi, just tekan button save sahaja. Seterusnya adalah phone calls. Okay, untuk phone call ni adalah untuk customer service yang biasanya penggunaan dia kalau ada customer call kita ataupun kita call customer, so anda akan tambah daripada sini. Contohnya mungkin kita punya sales team, contohnya dia akan tambah daripada sini phone calls, tekan add new. So dia akan masukkan detail sama ada kalau dia contact leads, dia akan masukkan lead. Kalau ada contact ada kita punya customer ataupun mana orang yang bawah contact ni di sini. So dia akan letak contact dan siapakah yang di contact tu dia akan assignkan daripada sini. Aiman. Call summary berkenaan dengan apa? Mungkin dia call katalah dia macam ni. Dan kalau ada cause of problem, solution or guide given, anda boleh isi dalam sini Yang penting kat bahagian kanan ni anda akan nampak type dia jenis apa. Kalau dia call kita ataupun kita call orang. So kalau yang inbound ni, so dia call kita lah. So pilihnya dia call kita akan pilih inbound. Kalau kita call dia, kita akan ambil outbound. Kategori kita akan pilih berdasarkan detail yang kita tambah dalam configuration tadi. So kategori, contoh saya ambil office central. Saya boleh tambah tadi Subkategori, mungkin kalau ini problem office central, saya pilih je problem office central. Status close ataupun need follow up. Contoh kalau dah close, kita tekan di button save. Kita dah settle lah kalau dah close. So itu saja untuk bahagian phone call. So untuk view list, anda boleh tekan view list, anda boleh nampak lah details, nak tahu rekod-rekod yang lama, yang pernah call. Seterusnya adalah untuk anda blast email dan juga SMS. So kalau anda nak keluarkan email daripada Office Central, anda boleh compose daripada sini Contoh kalau anda nak compose by individual, kalau anda nak compose by group yang kita buat tadi pun boleh. Contoh kalau saya nak compose email daripada sini, just compose individual. Cuma kalau anda keluarkan email daripada Office Central, dia adalah kira bercharge. So untuk top up bagi kredit OC kredit ni, anda boleh top up dari sini. Tekan je button di sini. Begitu juga dengan SMS, boleh compose daripada sini. Tu nombor apa dan juga teks boleh masukkan. So kedua-dua ni menggunakan charge daripada OC Credit lah.
So si kredit ni untuk top up anda boleh tekan button click here to top up di sini. Alright. So then seterusnya adalah untuk bahagian dashboard. So untuk dashboard ni anda boleh view berdasarkan rekod-rekod ataupun invoice yang anda dah key in dalam CRM tadi. So anda boleh view dari sini sama ada leads. So ni adalah berdasarkan KPI pada staff-staff anda. So capai tak, kalau staff anda tu mencapai ke KPI yang ditetapkan, berapa banyak invoice yang dia buat, quotation, leads, quotation dan sebagainya. Anda boleh view dari sini lah report tersebut. And then kalau anda nampak customer demographic pun sama, dashboard berapa ramaikah customer anda yang tertumpu di bahagian mana. Contoh di sini, contohnya banyak di sini sahaja. So ini pun berdasarkan rekod-rekod yang sedia ada dalam sistem. So bahagian dashboard anda boleh go to sahajalah. Okay, itu sahaja dalam modul CRM.